各位弟兄姐妹，不论是在家里的或是在教会的，大家平安。Salam buat saudara yang ada tempat ini maupun yang ada di rumah. 希望大家身心灵健康。 Biarlah hati dan juga jiwa raga kita dalam keadaan sehat 让 walafiat. 神的平安、神的喜乐充满弟兄姐妹。 Dan biarlah damai sejahtera daripada Allah akan memenuhi hati kita. 今天是我们这个大会国语堂这个交换讲台周。 Hari ini adalah Minggu Tukar Mimbar dari Sinode. 我代表这个孙德国语堂的全体会友向弟兄姐妹问安。 Saya mewakili Jemaat GKI Sunter untuk menyampaikan salam buat saudara sekalian. 希望弟兄姐妹透过这个机会更加亲近神，更加认识神。 Dan melalui kesempatan ini saudara semakin dekat, semakin intim dengan Tuhan. 我们今天要思想的题目就是彼此同心合意。 Tema yang akan kita renungkan bersama adalah saling seia sekata. 我们先来看哥林多后书第13章第11节。 Kita akan melihat 2 Korintus pasal 13 ayat 11. 还有末了的话，愿弟兄姐妹都喜乐，要做完全人，要受安慰，要同心合意，要彼此和睦。如此，仁爱和平的神必常与你们同在。 Akhirnya saudara-saudaraku bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera Allah. Maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. 亲爱的弟兄姐妹，同心合意，原文是一间的意思。 Saudara sekalian, dari bahasa asli, sehati sekata itu adalah satu bahu. 那么使用的背景是当时犹太人惯用两字生出一起耕田。 Pada waktu itu dalam latar belakangnya orang Yahudi menggunakan 2 ternak untuk membajak tanah bersama. 这种同父异儿的这个状况就是一间。 Saudara, dalam kondisi memikul kuk bersama itu adalah satu bahu. 中文和合本圣经将这字译为同心合意，意句一样的心思意念。 Terjemahan dalam Chinese Union Version menerjemahkan kata ini sebagai sehati sepikir, yang berarti memiliki pikiran yang sama. 那么2000年前，哥林多教会出现了这个不同心合意的这个光景。 2000 tahun lalu gereja Korintus muncul kondisi tidak sehati. 有人说我是属保罗的，有人说我是属亚波罗的，我是属基法的。 Ada yang mengatakan aku golongan Paulus, ada yang mengatakan aku golongan Apolos, atau yang lain mengatakan aku golongan Kefas. 还有人用基督之名自称一派，说我是属基督的。 Bahkan ada yang mengatakan aku dari golongan Kristus. 这种的情况就是正在高举人，这个荣耀人，不是在高举耶稣基督。 Keadaan demikian adalah keadaan yang meninggikan manusia, bukan meninggikan Kristus. 所以教会就出生了这个分裂的这个状况。 Sehingga keadaan ini menimbulkan perpecahan dalam gereja. 所以保罗愤怒的对这个质问这些信徒说：“基督是分开的吗？” Sehingga Paulus mengatakan, adakah Kristus terbagi-bagi? 保罗是为你们钉十字架吗？ Adakah Paulus disalibkan karena kamu? 你们是奉保罗的名受洗的吗？ Adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? 当然，答案是不是。 Tentu jawabannya tidak. 事实上，无论我们从哪一个传道人这个领受这个福音信主，或是从我们给哪一个牧师受洗，那个不重要。 Tidak peduli kita menerima Injil dari pengkhotbah yang manapun atau dibaptis oleh pendeta manapun, itu tidak penting. 任何的传道人不可以代替耶稣基督的这个地位。
siapapun penginjilnya itu tidak akan bisa menggantikan posisi Kristus. 什么是同心？同心并非一律，并非指同样，同心就是和谐。 Apa itu seia sekata? Seia sekata tidak berarti seragam, tidak berarti sama. Seia sekata adalah harmoni. 在一个在一个很大的乐队里，有各种各样不同的乐器。 Dalam sebuah orkestra ada berbagai jenis alat musik yang berbeda. 有钢琴，有手提琴，有笛，有这个鼓，各种这个乐器发出各种不同的这个声音来。 Ada piano, biola, seruling, drum, dan berbagai jenis alat yang bisa membuat berbagai jenis suara. 有的声音是从这个弦上发出来的，有的声音是从罐子里吹出来的。 Ada yang suara keluar dari suara kita, ada yang dari alat-alat yang lain. 整个乐队里各种声音虽然不相同、不一律，可是奏出来的乐章却是绝对这个规律的、有规律的，甚至和谐的。 Di seluruh orkestra meskipun berbeda suara, tidak sama, tidak seragam, namun irama yang dimainkan benar-benar teratur dan harmonis. 同心和这个和谐，就像一个乐队奏出来的乐章那样的这个和谐。 Saudara, dengan seia sekata itu seperti orkestra yang menghasilkan suara yang berbeda tapi dalam keadaan harmonis. 同样，整个基督的身体就是教会，也应当是和谐的。 Demikian juga seluruh tubuh Kristus. 我们知道，在基督的身体有许多不同的肢体，各不同的地位、不同的功用、不同的这个动作。 Tubuh Kristus kita juga berbeda masing-masing dengan posisi yang berbeda, karunia yang berbeda, fungsi yang berbeda. 但是肢体与肢体之间是绝对要和谐的，他们有一个共同的目的、共同的方向、共同的这个重心。 Tapi dari seluruh anggota tubuh ini mutlak ada keharmonisan. Mereka memiliki tujuan yang sama, arang sama, dan fokus yang sama. 和谐就是同心。 Harmonis adalah seia sekata. 我们在教会里，我们按照我们所领受的恩赐，发挥我们的功用，发挥我们的应尽的责任，都是有共同的目的。 Saudara, dalam gereja kita dikarunia berbagai karunia, kita melayani Tuhan dan semuanya harus dalam keadaan harmonis. 我们共同的目的就是建立基督的身体。 Dan tujuan kita adalah untuk membangun tubuh Kristus. 大家要朝着这个方向前进，为着这个目的努力，这就是要彼此同心合意。 Kita semua bergerak ke arah yang sama dan bekerja keras untuk tujuan itu. Dan ini adalah seia sekata. 这个在这个澳洲的珀斯有一个人名叫尼克拉斯泰勒，有一天他不小心，他这个乘火车的时候不小心将脚卡在月台与车厢之间的这个空隙。 Ketika Nicholas Taylor hendak menaiki kereta di Australia, ia terjatuh dan kakinya pun terjepit di celah antara peron dan gerbang kereta. 然后工作人员想办法让他可以脱困， Para petugas mereka berupaya untuk melepaskannya, 可是他们没有办法， tetapi mereka tidak berdaya. 所以他们就召集了这个50个这个乘客来帮忙，把那个车厢把它挪开。 Maka mereka menggalang bantuan dari 50 orang penumpang untuk mendorong kereta itu secara serentak. 50多个人一起同心把车厢挪开，他们就让这个 Nicholas 可以脱困了。 Sehingga 50 orang ini secara serempak untuk mendorong sehingga Nicholas ini bisa keluar dari
jebitan rel kereta. 我们看到同心合一，它的能力是何等的大。 Kita melihat bahwa kesatuan dalam seia sekata ini kekuatannya sangat besar. 我们如何同心合一呢？ Bagaimana kita seia sekata? 第一，就是要彼此相爱。 Yang pertama adalah saling mengasihi. 腓立比书第2章第2节、第4节说 Filipi 2 ayat 2 dan 4 berkata：“ 你 demikian. 们就要意念相同，爱心相同，有一样的心思，有一样的意念，使我们喜乐可以满足。个人不要单顾自己的事，也要顾别人的事。 Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dan dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. 这就是彼此相爱实际的表现。 Dan ini adalah gambaran daripada seia sekata. 教会今天教会有纠纷，有这个分裂，不能同心合一。 我认为最大的原因不是因为领导的问题，或是这个行政的问题。 Saudara, kita melihat bahwa hari ini di gereja-gereja itu ada konflik, ada ketidaksehatian. Saya beranggapan bahwa alasan terbesar bukanlah masalah kepemimpinan atau administrasi, tetapi kurangnya kasih. 最大的问题就是缺少爱心。 Masalah yang paling mendasar adalah kurangnya kasih. 曾经有几位男士，他们聚集在一起，在那边喝酒。 Pernah ada beberapa laki-laki dan mereka berkumpul, mereka minum bir. 这个男士是不同年龄的，在那边喝酒，就有一个男士有一个新的创意， Dari usia yang berbeda, lalu mereka ada sebuah ide. 他有提出什么新的创意呢？ Ide yang iseng itu apa? 如果丈夫透过 VR 告诉妻子“我爱你”，大概妻子的反应怎样呢？ Jika suami istri dikirimi WA I love you oleh suaminya, apa responnya? 20岁左右的妻子的反应，她说：“我也爱你 ，I love you too。” Yang respon istri yang usia 20-an akan memberikan respon I love you. 30岁左右的妻子的反应怎样呢？ Yang usia 30-an itu responnya gimana? 你是不是开始喝醉了吗？ Lu lagi mulai mabuk kak? 30岁40岁左右的妻子的反应怎样？ Yang usia 40-an responnya seperti apa? 他说：“你的头脑是不是有问题呀、 Otak lu lagi bermasalah ya? 那么50岁左右的妻子的反应怎样呢？ Yang 50-an tahun responnya seperti apa? 他说：“你大概记错为阿吧。 Ya, sepertinya kamu ini salah kirim WA kali ya. 60岁左右的妻子反应怎样呢？ Yang usia 60-an responnya seperti apa? 你是不是压力太重了？因为刚刚退休啊。 Lu mungkin stres ya karena baru pensiunan. 70岁左右的妻子的反应怎样呢？ Yang 70-an responnya seperti apa? 他妻子没有回答， Istrinya tidak respon apa-apa. 他直接打电话给孩子们，告诉他们： Dia segera telepon beritahu anaknya. 看样子你们的父亲快要走了。 Wah, seperti papimu ini sudah mau pergi. 我们看到爱是何等的重要。 Kita melihat bahwa kasih itu begitu penting. 如果爱已经减少了，或者已经消失了，他的情况是何等的凄凉啊！ Kalau kasih itu mulai berkurang atau sudah mulai hilang, ini sebuah keadaan yang sangat menyedihkan. 有一个议员讲到，曾经有人向先知请教有关天堂和地狱的问题。 Ada cerita fabel mengatakan bahwa seseorang pernah naik ke surga ya. Tanya kepada seorang nabi. Tanya seorang nabi. Masalah surga dan neraka. Iya. Masalah surga dan neraka. 那么这个先知就带这个人去一个客厅，是在地狱里。
Nabi itu membawa orang itu ke dalam sebuah ruangan. 在这个房间有这个一群人围着一个大锅的这个肉汤。 Ya, ada sekumpulan orang itu mengelilingi sebuah semacam baskom. 当汤勺的柄比他们的手臂更长， Sendok yang ada itu lebih panjang daripada tangannya. 所以他们每个人没有办法将这个肉汤送进他的嘴里。 Sehingga tidak seorang pun yang bisa memakai sendok yang panjang itu untuk menyuapin dirinya. 这个他们看样子好像缺少营养，他们在那边愁眉苦脸。 Sehingga orang-orang yang di sekelilingnya tampak kurus dan tidak bergizi. 先知又说：“来吧，我再让你看看什么是天堂。” Kemudian Nabi yang membawa dia ke tempat yang lain itu ruangan surga. 先知把这个人领到另一间的房间， Dan membawa orang itu di satu ruangan yang lain lagi. 这个房间第一次的房间可以说是大同小异，没有什么两样。 Dan sesungguhnya kamar ini ruangannya kurang jauh berbeda dengan ruangan yang pertama. 但有一群人围着一锅大锅的这个肉汤， Juga ada sekelompok orang mengelilingi sebuah baskom yang besar. 每个人都有这个长柄的这个汤勺。 Dan setiap orang ada gagang sendok yang panjang. 可是很奇怪，这群人他们都红光满面，他们充满喜乐，在那边歌颂赞美神。 Tapi orang-orang sekelompok ini mereka tampaknya berwajah kemerahan dan sehat. Dan mereka bergembira, mereka menyanyi. 这个人就说：“我不懂为什么一样的条件待遇，他们欢乐，而另外一个房间的人却愁眉苦脸呢？” Dan orang ini merasa heran sekali, tidak mengerti mengapa mereka bahagia dalam kondisi yang sama dan orang-orang di ruangan lain sengsara. 这个先知微笑的对他说 Nabi tersenyum dan berkata,：“ 很简单，这儿的人懂得彼此相爱，这边的人懂得彼此相爱， sangat sederhana orang-orang di sini mengerti bagaimana saling mengasihi. 懂得如何同心合意。” Dan mereka mengerti bagaimana saling seia sekata. 他们用长柄的汤勺互相喂对方， Mereka saling menyuap dengan sendok gagang panjang itu. 所以他们一群人吃得饱饱，所以红光满面， Sehingga orang 喜 itu 乐，那个喜乐喜气沉沉。 sehingga orang itu bisa menikmati, bisa kenyang karena saling menyuap satu dengan yang lain. 当然，另外一个房间，他们不是彼此彼此喂对方啊，他们吃不到，喝不到，所以他们在那边就吵起来，在那边就纷争吵起来了。 Berbeda dengan di ruangan yang lain, mereka tidak bisa makan satu dengan yang lain karena mereka bertengkar, mereka saling iri satu dengan yang lainnya. 亲爱的弟兄姐妹，一个人、一个家庭、一个团契或者一个教会，如果失去了爱， Saudara sekalian, kalau dalam sebuah gereja atau sebuah keluarga kehilangan kasih, 就很难能够彼此同心合意。 akan sulit mereka bisa bersehati sekata. 如果教会弟兄姐妹不能够彼此相爱， Kalau dalam sebuah gereja, saudara-saudari tidak bisa saling mengasihi, 教会就分门别类，相咬相吞， maka gereja akan terpecah dan akan saling menggigit dan menelan. 上帝就被上帝抛弃，所以要同心合意，要彼此相爱。 Maka akan ditinggalkan Tuhan, oleh karena itu harus saling sehati sepikir dan saling mengasihi. 我们看第二点， Kita melihat yang kedua, 存心谦卑，个人看别人比自己强。 dikatakan hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. 腓立比书第2章第3节，凡事不可以结党，不可以贪图虚浮的荣耀，只要存心谦卑，个人看别人比自己强。
Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. 存心谦卑是这个针对绝党以贪图虚荣的这个药方。 Saudara, hendaklah rendah hati adalah resep melawan sekretarianisme dan ketamakan. 也是这个也是达到合一最有效的这个途径。 Dan juga merupakan cara yang paling efektif, saudara, untuk mencapai persatuan. 我们知道，一个骄傲的人很难跟别人相处，是合一最大的这个障碍。 Saudara, kita lihat bahwa orang yang sombong itu susah untuk bersama atau bersatu dengan orang lain. 谦卑是全部美德中的最难的一件。 Karena hati adalah hal yang paling sulit dari semua kebajikan. 撒旦所以称为撒旦，是因为他在那边骄傲。 Setan menjadi setan oleh karena dia sombong. 一般人的本性是喜欢出风头啊，这个不喜欢看到别人比自己强。 Sifat dasar dari manusia adalah suka menjadi pusat perhatian dan tidak suka melihat orang lain lebih baik daripada dirinya. 我们要同心合一，我们必须要谦卑自己。 Kita harus saling seia sekata dan kita harus rendah hati. 今天教会的问题常常是出于因为我们不够谦卑，而我们高抬自己，我们自己的主观太强了。 Persoalan gereja pada saat ini adalah saling tidak rendah hati, merasa dirinya jauh lebih baik daripada orang lain dan menjadi pusat perhatian. 有人认为这个谦卑就是这个让步，谦卑就是无能，就是软弱。 Ada orang menganggap bahwa kerendahan hati adalah mundur atau mengalah. 谦卑就是吃亏，就是这个损失。 Mengalah itu rendah hati itu berarti tanda ketidakmampuan dan kelemahan. 其实谦卑是一个美德。 Sesungguhnya kerendahan hati berarti sesuatu yang kuat. 谦卑是一个大度高尚的这个特征。 Kerendahan hati adalah sesuatu yang lapang dada dan juga anggun。 Iya, lapang dada dan anggun. 1969年，美国展开这个登月飞行。 Tahun 69, Amerika Serikat meluncurkan penerbangan pendaratan di bulan. 那么第一次登月球的太空人其实有2位， Sebenarnya pada waktu pendaratan bulan pertama itu ada 2 orang astronot. 就是阿姆斯特朗，还有另外一位就是奥特伦。 Yang pertama adalah Neil Armstrong dan yang lainnya adalah Edwin Aldrin. 当时的这个 Armstrong 讲过一句名言，是家喻户晓的。 Neil Armstrong pernah mengucapkan satu kata yang terkenal. 我个人的一小步就是全人类的一大步。 Dia mengatakan satu langkah kecil saya adalah lompatan raksasa bagi seluruh umat manusia. 因为阿姆斯特朗在月球上迈出的这个一小步，意味着人类在宇宙空间技术上发展到跨出了一个大步。 Karena langkah kecil Armstrong di bulan berarti umat manusia telah mengambil langkah besar dalam penerbangan teknologi luar angkasa. 有一个新闻记者问这个奥特伦一个很特别的问题。 Seorang reporter mengajukan pertanyaan yang sangat spesifik kepada Edwin Aldrin. 他说：“阿姆斯特朗比你先下去，成为登月球的第一个人。 Dia mengatakan Neil Armstrong turun sebelum Anda dan menjadi manusia pertama mendarat di bulan. 你会觉得很遗憾吗？ Dia mengatakan apakah Anda menyesal? 要回答好这个问题实在不容易。 Tidak mudah untuk menjawab pertanyaan ini dengan baik. 在这个全场这个记者的注目下，奥特伦很有智慧、很有风度的回答。 Di bawah pengawasan para reporter,
Edwin Adrian menjawab dengan bijak dan anggun. 各位千万不要忘记，回地球时，我可是最先跨出太空舱的。 Dia mengatakan demikian, semuanya jangan lupa ketika saya kembali ke bumi, saya adalah orang pertama keluar dari kapsul ruang angkasa. 所以我是从外星球来到地球的第一个人。 Jadi saya adalah orang yang pertama yang berasal dari planet asing. 他幽默的回答引得了众人热烈的掌声与尊敬。 Yang mendarat di bumi, jawabannya yang lucu mendapatkan tepuk tangan, meriah, dan rasa hormat dari semua orang. 亲爱的弟兄姐妹，今天教会里常常因为个人不同的这个主张和这个意见，使教会不同心。 Saudara, hari ini gereja seringkali ada perbedaan pendirian dan pendapat pribadi. 甚至造成了教会的分裂。 Sehingga menimbulkan ketidaksehatian bahkan perpecahan. 今天这个教会里有很多人都想做最大的、最重要的人。 Hari ini gereja seringkali ada orang yang ingin menjadi yang terpenting dan yang terbesar. 要大家都听他的话， Dan semua orang harus mengikuti kata-katanya. 所以有人说我是在这个教会最久的，我是初期教会的会友。 Ada yang mengatakan saya ini adalah jemaat mula-mula dan saya ini orang paling lama. 所以我最大。 Sebab itu saya yang paling besar. 有的人说我奉献最多，所以我在这个教会是最大。 Yang lain mengatakan saya ini memang besar karena persembahan saya yang paling banyak. 我在这个教会贡献最大，所以我是最大的人。 Saya di gereja ini kontribusinya paling besar, oleh sebab itu saya ini orang penting. 因为大家都在那里争论谁为大，谁最大，结果大家都不能同心合意了。 Sehingga ada perdebatan yang satu dengan yang lain membuat tidak bisa sehati dan sepikir. 谦卑并不是一种无能和软弱的表现， Karena hati bukanlah manifestasi dari ketidakmampuan 而是 dan 常 kelemahan. 常常体现了一种人格的力量与魅力。 Tetapi seringkali mencerminkan kekuatan pesona karakter. 所以要同心合意，教会要同心合意，必须要彼此谦卑。 Karena itu adalah sehati sepikir harus memiliki kerendahan hati. 我们看第三点，最后一点， Kita melihat yang terakhir, yang ketiga. 以基督的心为心。 Menaruh pikiran dan perasaan Kristus Yesus. 腓立比书第2章第5节，你们当以基督耶稣的心为心。 Filipi 2:5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan terdapat juga dalam Kristus Yesus. 基督的心是怎样的心呢？ Saudara, hati Kristus itu sesungguhnya hati yang bagaimana? 是这个愿意虚举、愿意谦卑自己的心，愿意成为奴仆的心。 Adalah hati yang rela mengosongkan diri, yang merendahkan diri dan rela menjadi seorang hamba. 真正的同心合意是大家同耶稣基督的心。 Kesehatian yang sejati adalah hati setiap orang sama dengan hati Kristus. 真正的同心合意是大家一起寻找上帝的旨意，都照着上帝的旨意而行。 Kesehatian yang sejati adalah bahwa setiap orang mencari kehendak Tuhan bersama-sama dan bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan. 真正的同心合意是让主耶稣在凡事上做主，不是让某个人在那边做主。 Kesehatian yang sejati adalah membiarkan Tuhan menjadi Tuhan atas segalanya, bukan membiarkan seseorang menjadi Tuhan. 在教会，不是以牧师的心为心，或是以长老的心为心，或是以教主的心为心。 Gereja bukan menjadi hati pendeta, menjadi hati gereja atau menjadi hati para penatua, atau uskup menjadi hati gereja. 乃是必须以耶稣的心为心。 Tetapi menjadikan hati Yesus Kristus menjadi hati gereja. 信徒以耶稣的心为心，是教会合一的根源。 Saudara, orang yang percaya pikiran dan perasaan Kristus
adalah sumber kesatuan gereja. 在教会中，众人都要以基督的心为心。 Setiap di gereja setiap orang menganggap Kristus sebagai pusatnya. 大家都注目以耶稣基督， Setiap orang harus berfokus kepada Kristus. 以基督的心思为心思，以基督的观念为观念，以基督的灵为我们的灵。 Menaruh pikirannya sebagai pikiran kita, menaruh konsep Kristus sebagai konsep kita, menaruh rohnya sebagai roh kita. 当我们以基督的行经为我们的行经，才会产生真正甜美的交通合一了。 Dan ketika kita menaruh perbuatannya sebagai perbuatan kita, maka akan menghasilkan sebuah persekutuan dan kesatuan yang sejati dan yang indah. 亲爱的弟兄姐妹，家庭要同心合意，教会要同心合意，必须放下自己的这个利益，以基督的心为心。 Saudara, keluarga perlu sehati sepikir. Demikiannya gereja perlu sehati sepikir. Maka kita akan melepaskan kepentingan diri sendiri. 我们要记住，同心的侍奉才能见证荣耀上帝。 Saudara, kita harus ingat pelayanan sejati barulah dapat bersaksi dan memuliakan bagi Tuhan kita. 同心的群体才能带领更多的人来归向主。 Komunitas yang sejati baru bisa memberikan pengaruh dan membawa orang kepada Kristus. 不同心会让神难过，不同心让魔鬼喜乐。 Saudara, tidak sehati sepikir maka akan menyedihkan hati Tuhan dan membuat iblis bersuka cita. 1940年6月1日，这个英国的总理就是温斯顿丘吉尔在国会的演讲里这样说。 18 Juni 1940 Perdana Menteri Inggris Winston Churchill mengatakan dalam pidatonya di depan parlemen. 他说：“希望以忧伤会成为我们的朋友，这个伤痛要成为我们的衣服。我们唯一的盾牌就是勇气，可是我们要团结，要勇敢，要坚强。” Kekecewaan dan kesedihan akan menjadi teman kita. Rasa sakit akan menjadi pakaian kita. Dan satu-satunya perisai kita adalah keberanian. Tapi kita harus bersatu menjadi berani dan menjadi kuat. 丘吉尔说这些话，当时国家面对黑暗的这个时候，他们已经被敌人打败了。 Churchill mengucapkan kata-kata ini ketika bangsa menghadapi hari-hari tergelapnya. Mereka telah dikalahkan oleh musuh-musuh. 我们知道同心合意是一股很大的力量。 Saudara, sehati persatuan adalah kekuatan yang sangat besar. 使我们可以勇敢的面对全面的挑战。 Sehingga kita mampu menghadapi tantangan di depan. 历史经验告诉我们， Pengalaman sejarah saudara memberitahukan kepada kita. 兴旺福音、建好教会、为主做见证，要有一个基础，就是在主里同心合意。 Mengobarkan Injil, membangun gereja, bersaksi bagi Tuhan harus memiliki satu fondasi, yaitu sehati sepikir dalam Tuhan. 如果教会内部同工们不团结，骄傲自大，轻看肢体，老瓦膨胀，失去起初的爱心，教会就会分门别类了。 Jika rekan dalam gereja tidak bersatu, sombong menghina yang lain, membesar si aku yang lama ini, dan kehilangan kasih yang semula, gereja akan terpecah belah, saling menggigit dan saling dicampakkan oleh Tuhan. 教会就失去了他的能力，失去了他的见证，反而羞辱上帝的名。 Maka gereja akan kehilangan kesaksian dan akan memalukan nama Tuhan. 阿摩司书第3章第3节说：“两人若不同心，岂能同行呢？” Amos 3 ayat 3 berkata, dua orang bila tidak sehati bagaimana bisa berjalan bersama. 由此可见，彼此同心
在教会是何等的重要。 Ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya saling seia sekata dan sehati sepikir. 如果我们要教会复兴，要教会蒙神的祝福，让大家要彼此同心合意。 Kalau kita mau gereja mengalami kebangunan, maka kita perlu bersehati sepikir, bersatu-satu dengan yang lainnya. 愿神赐福他的话语，也赐福在座的弟兄姐妹。 Biarlah Tuhan memberkati firman-Nya dan setiap kita yang mendengarnya.